Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu semula kita dalam pertemuan yang kedua dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Buat kali ini kita akan teruskan pelajaran kita yang kedua, iaitu pelajaran yang ke-10 berkaitan dengan hadis sebagai sumber hukum. Persoalan yang saya ingin lontarkan pada anda semua, adakah anda pernah mendengar perkataan hadis? Pernah, selalu, sering kali. Alhamdulillah. Apa itu hadis? Itulah yang kita nak kenali hari ini. Hadis sebagai sumber hukum. Saya harap hari ini anda dapat mencapai 2 standard pembelajaran. Yang pertama, menyatakan maksud hadis, sanad dan matan. Apakah itu hadis? Apakah itu maksud sanad? Dan apakah itu maksud matan? Dan yang standard yang kedua, saya harap anda dapat menjelaskan peranan hadis sebagai sumber hukum. Baik, persoalan saya, Islam letakkan hadis ini di mana tempatnya? Saya lontarkan soalan buat anda semua. Begini, Islam ada 4 sumber hukum. Okey? Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Dan yang keempat, qiyas. Okey? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Pastikan pelajar ingat keempat-empat sumber hukum ini. Al-Quran, kita dah belajar minggu lepas. Hadis, insya-Allah hari ini kita perincikan dia. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid berkaitan sesuatu hukum selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan qiyas adalah persamaan sesuatu hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan sesuatu hukum yang tak ada disebut dalam Al-Quran. Contohnya, pengharaman dadah dielahkan atau dikiaskan dengan haramnya arak. Kenapa? Kerana ada persamaan illah. Persamaan di situ adalah memabukkan, menghayalkan. Dadah yang tak ada asalnya hukum dalam Quran dan hadis dikiaskan dengan hukum arak. Itulah yang dikatakan sebagai qiyas. Baik, kita menjurus kepada hadis. Barang sesiapa yang mempercayai hanya satu daripada Al-Quran ataupun hadis, dia percaya satu sahaja, Al-Quran, hadis tak percaya, ataupun percaya hadis, Al-Quran tak percaya, maka dia tergolong dalam golongan orang yang sesat. Kita umat Islam sewajibnya mengamalkan Al-Quran dan hadis. Para ulama menjadikan hadis sebagai rujukan utama untuk memahami dengan lebih jelas Al-Quranul Karim. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengenali antara kitab-kitab hadis yang masyhur, yang dijadikan rujukan para ulama. Saya harap semua pelajar dapat menghafal ke 9 contoh kitab-kitab hadis yang masyhur. Okey, yang pertama, mai sebut sama-sama. Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Yang ketiga, Sunan Abi Daud. Dan yang keempat, Jami' At-Tirmizi. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i. Yang keenam, Sunan Ibn Majah. Yang ketujuh, Muwatta' Malik. Yang ke-8, Sunan Ad-Darimi. Dan yang ke-9, Musnad Ahmad. Ke-9 itu adalah contoh-contoh kitab hadis yang masyhur yang dijadikan panduan oleh para ulama.
untuk mengenali hadis. Jadi kita mari sama-sama untuk mengingati. Saya harap anda dapat ulang video ini, sebut satu persatu dan hafal ke-99 contoh hadis. Maksud kepada hadis, kita tahu hadis tu adalah sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Apa maksud hadis? Maksud hadis, bila disoal tentang maksud, dia ada dua. Yang pertama, maksud dari segi bahasa, dan yang kedua, maksud dari segi istilah. Okey, hadis pada bahasa bermaksud kata-kata atau baharu. Saya ulang sekali lagi, kata-kata atau baharu. Hadis dari segi istilah pula, sesuatu yang disandarkan, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat Rasulullah. Okey, saya ulang semula. Hadis dari segi bahasa adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan maksud kepada hadis. Boleh ulang balik? Ulang, insya-Allah kita akan ingat. Saya cuba. Hadis dari segi bahasa adalah kata-kata atau baharu. Manakala dari segi istilah pula, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman anda, hadis ada dua komponen. Boleh lihat di tepi ni saya sertakan. Hadis ada dua komponen. Bila orang sebut, orang bacakan hadis, pastikan dalam otak ataupun akal kita fikir, mana komponen-komponen yang saya sebut tadi dua. Dua komponen tersebut, yang pertama dikenali sebagai sanad, dan komponen yang kedua dikenali sebagai matan. Apakah itu sanad? Sanad pada bahasa adalah sandaran, manakala pada istilah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis, rangkaian nama. Nama-nama ini yang menyampaikan hadis Rasulullah. Rasul sebut melalui percakapan contohnya, maka didengari oleh sahabat yang pertama. Sahabat pertama akan ceritakan kepada sahabat kedua dan seterusnya. Rangkaian ini dipanggil sebagai sanad. Rangkaian perawi. Yang kedua, komponen yang kedua adalah matan. Apa itu matan? Matan pada bahasa sesuatu yang jelas dan zahir. Manakala dari segi istilah, matan bermaksud teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Sanad tadi yang kita belajar tadi. Sanad adalah rangkaian perawi. Matan ni teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Boleh lihat kat tepi ni, saya sertakan satu contoh hadis yang berbunyi, qala Imamul Bukhari haddathana Ali bin Abdillah haddathana Yahya bin Sa'id haddathana Sufyan qala haddathani Mansur an Mujahid an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sanad. Mana matannya? Matan macam kita pelajari tadi, matan
adalah sesuatu teks yang bermula selepas berakhirnya sanad. Sanad yang saya baca tadi. Okey, ini adalah matan dia. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa izastumfirtum famfiru. Okey, ini adalah matan kepada hadis. Jadi, saya harap anda dapat mengenali apakah maksud hadis, dan selepas mengenali maksud hadis, diharapkan anda mengenali komponen hadis yang dikatakan ada dua tadi, sanad dan juga matan. Sanad pula, apa maksud sanad? Apa itu maksud matan? Ulang dan dengar, insya-Allah kita ingat. Baik, apa itu sanad? Di sini saya ingin selitkan satu kunci ilmu yang dinamakan muttafiqun alaih. Pernah dengar perkataan muttafiqun alaih? Okey, baik, lihat di sini saya ada sertakan, ada pada akhir hadis biasanya akan ada di dalam kurungan sama ada riwayat Tirmizi, Sahih Bukhari, ataupun kadang-kadang dia letak muttafiqun alaih. Apa itu muttafiqun alaih? Kunci ilmu yang saya nak bagi, muttafiqun alaih adalah merujuk kepada hadis yang disepakati oleh dua ulama hadis yang terkemuka. Siapa dia? Hadis yang disepakati oleh dua ulama ini, iaitu ulama yang pertama dinamakan Imam Bukhari dan yang kedua Imam Muslim. Kedua-dua ulama ini terkenal, dan apabila hadis yang disebut muttafiqun alaih merujuk kepada hadis yang disepakati oleh dua orang ni. Sekian kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu peranan hadis sebagai sumber hukum. Peranan hadis sebagai sumber hukum. Bukankah tadi kita kenali hadis ini adalah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran? Apa peranan hadis sebenarnya? Okey, standard pembelajaran yang kedua, anda dapat menjelaskan peranan hadis sebagai sumber hukum. Ni peranan dia. Peranan hadis ada tiga peranan. Peringkat kita pelajari adalah 3 peranan hadis. Yang pertama, peranan yang pertama, hadis berperanan untuk menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contoh, kewajipan puasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumus syahral falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Surah Baqarah ayat 185. Allah kata, sesiapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dah jelas dalam Al-Quran. Datang pula hadis yang dikatakan berperanan sebagai menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Hukum apa? Hukum puasa tadi. Apabila lihat anak bulan, maka puasa. Allah kata. Hadis datang lagi. Nabi sebut lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi kata, Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan, dan berbukalah kamu kerana melihat anak bulan. Nabi perjelaskan sekali lagi berkaitan dengan puasa. Bila lihat anak bulan, puasa. Ini yang dikatakan peranan hadis yang pertama, menguatkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh, kewajipan berpuasa yang kita jelas tadi. Peranan hadis yang kedua ialah memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat ke-43, wa aqimus solah
yang bermaksud dan dirilah kamu akan solat. Persoalan di sini, bagaimanakah kita nak dirikan solat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperincikan kepada para sahabat dengan cara macam mana. Kata Malik, haddatsana Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Nabi telah menunjukkan perbuatan solat kepada para sahabat. Bagi apa? Bagi memperincikan isi kandungan Al-Quran, iaitu yang diperintahkan oleh Allah SWT yang kita baca tadi, wa aqimus salat. Itu peranan yang kedua. Baik, peranan yang ketiga pula adalah menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, seperti pengharaman emas dan sutera bagi kaum lelaki. Ambil maklum ya, bagi lelaki pemakaian emas dan sutera adalah haram sama sekali. Pengharaman ini tidak ada dalam Al-Quran, tapi hadislah yang main peranan, di mana hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahawa pemakaian emas dan sutera adalah haram. Di mana Nabi kata, an Bara, daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW telah memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami dengan 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin, emas dan sutera. Ini adalah hadis Rasulullah SAW dari riwayahul Bukhari. Jelas kepada kita bahawa hadis telah menjelaskan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Baik, sampai situ sahaja kita pelajari. Ingat kembali, iaitu ta'rifan kepada hadis, kunci ilmu dan juga 3 peranan hadis. Saya akhiri dengan apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.